أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Yang dikasihi Fadil Ustaz Arun dan ahli keluarga Ustaz Asbi, Abanji, Tuan Haji, Cikgu, Ustaz kita, Imam Haji sekalian. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita rukukkan lebih syukur kepada Allah Ta'ala pada pertemuan ini. Masih kita berada pada keinginan dan juga peluang untuk kita menambah urusan agama kita, menambah ilmu. Tujuan kita adalah untuk dengan ilmu yang kita dapat untuk kita amalkan. Dan tujuan daripada amalan itu sudah tentu sebagaimana kita sedia maklum adalah untuk bekalan akhirat kita. Jadi untuk sesuatu yang kita jadikan sebagai bekalan sudah tentu kita akan usahakan lebih-lebih. Kita akan usahakan banyak-banyak supaya yang banyak-banyak lebih-lebih ini mencukupi untuk urusan bekalan kita. Yang keduanya, sudah tentu urusan bekalan ni kita nak yang baik-baik, kita nak yang berkualiti. Kita tak nak bekalan yang apabila sampai masa kita nak guna, tiba-tiba langsung tidak boleh diguna. Pasal apa? Barangkali kalau makanan dia basi, barangkali kalau makanan dia tidak ada kualiti, barangkali kalau makanan dia membahayakan kesihatan kita pula. Jadi kita tak nak bekalan sebegitu. Sebab kita naknya adalah bekalan yang berkualiti, yang benar-benar memberi manfaat besar pada perjalanan kita nanti. Maka begitulah yang kita nak fikirkan berkenaan dengan bekalan akhirat kita. Kita nak akan lebih-lebih pada bekalan akhirat kerana sedikit sebanyak ilmu yang ada pada kita, kita faham berkenaan dengan besarnya tanggungjawab dan juga beratnya masalah dan juga kehidupan akhirat yang kita tanggung. Berat kat mana tu? Antaranya hadis berkenaan dengan muflis di akhirat itulah. Kenapa boleh jadi muflis? Kerana bekalan tak cukup lah. Gaji bekalan tak cukup. Kerana dosa di dunia tidak diselesaikan dengan taubat dan istighfar. Akhirnya sampai di akhirat, pahala-pahala kebajikan yang dibuat itulah yang diberikan kepada orang-orang yang kita aniaya dulu. Pada masa itu apa yang berlaku pada kita? Tahan je lah. Kalau benda tu banyak, masalah tu besar, maka kita akan sampai ke satu tahap defisit kebaikan. Bila kebaikan kita defisit, tak cukup untuk membayar balik kerosakan yang kita buat di dunia pada orang lain. Ketika itulah kita akan diumbankan dengan masalah orang, dosa orang pada diri kita, hingga agama sebut sebagai muflis. Jadi untuk tujuan itu kita usaha. Antara kita usaha ialah pastikan tidak ada hutang kita dengan sesama manusia sebelum kita mati. Pada masa yang sama, ada di antara hutang ni barangkali yang tak boleh kita bebaskan diri. Barangkali siapa punya diri sudah meninggal. Barangkali siapa punya diri tidak ada kemaafan ataupun enggan nak memaafkan kita. Maka ketika itu apa yang kita perlu buat? Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut pada kita gandakan amal ibadah. Kita gandakan kebajikan. Supaya dengan amalan yang banyak itu, jika sekiranya berlaku peristiwa tukar akaun, transfer akaun, maka kita masih lagi selamat. Besok sampai satu masa
akaun kebaikan kita terpaksa diberi kepada orang lain kerana ada masalah dunia yang kita tak selesaikan dengan sempurna. Maka ketika itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi ingatkan kita supaya kita perbanyakkan bekalan akaun kebajikan supaya kalau pun dipindahkan duit ataupun kebajikan kita pada akaun orang, kita masih ada baki. Lepas ni tidak sampai kepada muflis, kerana muflis ni berat sangat. Dah kebaikan yang kita buat, penat lelah, pengorbanan berat bukan main lagi, sampai melibatkan nyawa untuk kita buat kebajikan di dunia dulu. Tiba-tiba kebajikan yang penat lelah tadi tidak pun membantu kita di akhirat kerana masalah tadi. Dan lebih dahsyat daripada itu, masalah orang pula ditempel pada kita. Yang ni benar-benar kerugian dan langsung kita tak boleh nak terima. Kalau urusan ini melibatkan urusan dunia, langsung kita tak boleh nak terima. Macam yang kawan-kawan kita di Gaza alami. Macam mana penindasan kezaliman yang mereka hadap apabila rumah mereka yang mereka dirikan penat lelah 75 tahun sejak tahun 1948 dulu. Bagaimana penatnya mereka mencari wang untuk membina kediaman. Tiba-tiba sampai satu masa senang je mereka datang untuk merampas rumah mereka, diberi pula kepada pendatang-pendatang haram itu, imigran Yahudi itu, Zionis settle tuan-tuan, untuk meneruki tempat-tempat kediaman mereka sendiri, dan mereka pula terpaksa tanggung beban-beban yang dibawa oleh Yahudi Zionis ini. Ini satu kezaliman yang kita tak boleh nak fikir, tuan-tuan. Tapi apa yang kita lihat berlaku di hadapan mata kita melibatkan tamadun Gaza, itu adalah kezaliman. Tetapi di akhirat kelak, bila berlaku peristiwa sebegitu rupa, itu bukan kezaliman. Itu adalah pembalasan oleh Allah Ta'ala kepada kita kerana kita menzalimi diri kita sendiri. Itulah dosa-dosa yang kita lakukan melibatkan orang-orang lain yang kita tidak lepaskan awal-awal sebelum kita mati. Itu antara kecaknaan kita ialah masa dan peluang kehidupan yang masih ada ini, kita cakna ada kita dah dosa-dosa kita masih tak lepaskan dengan ahli keluarga, dengan saudara mara, dengan jiran tetangga, supaya tidak berlaku peristiwa yang dahsyat tadi di akhirat kelak. Bukan setakat pengorbanan kita penat lelah bertukar nama kepada orang, lebih malang lagi dosa orang pula ditempel pada diri kita. Itu tak boleh nak diterima lah dalam urusan dunia. Maka di akhirat itulah dia yang berlaku, melibatkan muflis. Sebab itu apa yang kita lakukan sekarang adalah usaha kita untuk menyediakan bekalan yang terbaik, yang sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk kehidupan akhirat kita. Antaranya kita sampai ke tempat-tempat sebegini, tujuan kita lillahi ta'ala, bukan tujuan lain selain daripada itu, tapi tujuan lillahi ta'ala. Sebagaimana kita selalu sebut tentang niat dan tujuan. Kalau ada di antara akak-akak kita sekalian yang tujuannya ada tujuan nak jumpa kawan, yang nak jual barang, nak ambil barang, yang tu pastikan tujuan tu lebih kecil daripada tujuan lillahi ta'ala. Dia tidaklah sampai membatalkan ibadah kita, ibadah mencari ilmu, tapi dia mengurangkan pahala. Boleh faham ni? Dia membatalkan ibadah kita ni adalah riak. Boleh faham tu? Itu riak. Riak membatalkan pahala, membatalkan ibadah. Bezakan antara niat riak dengan niat urusan-urusan keduniaan yang lain. Sebagaimana kita bincang sebelum ni lah, dalam bahagian niat, dalam bahagian keikhlasan. Pastikan tujuan kedua itu tidak terlalu besar ataupun lebih kecil daripada tujuan asal kita nak cari ilmu, nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita sambung lagi pada pengajian kita, tuan-tuan sekalian, kitab Tambil Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, Al-Imam Al-Faqih Abdul Aziz As-Samarqandi rahmatullahi alaih, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Kita masih melihat kepada bab yang dapat diharap dari rahmat Allah, ma yurja min rahmatillah, sesuatu yang kita harapkan
daripada rahmat Allah. Kita berada pada muka surat 82 kalau kitab biru ni, kitab besar ni tuan-tuan ni, muka surat 82. Pada temuan sebelum ini, kita lihat satu hadis yang cukup penting tuan-tuan ni. Hadis yang di depan mata kita ni kan, kawan-kawan yang ada kitab boleh tengok tu. Apa hadis tu? Itulah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahkanlah, jangan kamu menyusahkan, dan bawalah berita gembira, dan jangan kamu bawa berita yang menakutkan. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kita dah bincang sedikit sebanyak hadis ni, tapi pagi ni kita refresh balik, kita ingat-ingatkan balik berkenaan dengan kepentingan hadis ni dalam urusan kehidupan kita hari ni. Dan cukup besar dia punya kesan dia. Kalau kita beramal dengan hadis ni, banyak masalah kita selesai. Sama ada kita menyelesaikan masalah orang ataupun kita selesai dengan sifat baik orang pada kita. Sebab hadis ni dia ajar kita ni supaya buat baik pada orang. Dan sebagai imbalannya, bila kita buat baik pada orang, apa asas yang kita kena faham? Orang akan balas balik kebaikan pada kita. Itu sistem dia, recycling system. Sistem timbal balas. Yaumul lana wa yaumun alaina. Hari ni hari kamu, besok belum tentu lagi hari kamu. Jadi ingat, hari yang kamu berkuasa, jaga. Buat baik dengan orang, bantu orang, supaya besok bila kamu tak ada kuasa, orang tak buat jahat dengan kamu, orang tak aniaya kamu, sebab dulu kamu buat jahat pada orang. Begitu. Jadi itu kaedah recycling system. For every action there is the equal and the same reaction. Bagi setiap satu tindakan, dia akan ada timbal balas, tindakan yang sama. Kalau kita lantun dia punya apa ni, bola apa tu orang panggil tu, apa? Bola besi tu lantung. Apa nama istilah dia? Tak ingat dah, belajar sains dulu, masuk makmal sains tu. Tarik lado. Bola lado tu lah. Lado. Adik-adik tu tahu kan? Tarik lado tu, tarik je, dia lepas balik pada jarak yang sama, pada kelajuan yang sama. Itu kaedah yang Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita. Daripada situlah alih-alih sains jumpa macam-macam tentang graviti, bagailah kan. Tapi kita tengok mudah je lah. Kita ambil pengajaran. Kalau hari ni kita buat pada orang, besok buat balik pada kita. Jadi hadis ni terlalu penting. Hari ni terutama sekali dalam ini. Masalah dalam masyarakat kita, masalah sosial ialah berlakunya tekanan perasaan yang cukup berat pada ahli masyarakat. Orang panggil mental health, kesihatan mental, kesihatan akal hari ini begitu teruk, terutama sekali selepas daripada peristiwa COVID-19 lah. Kadar bunuh diri semakin meningkat dalam masyarakat kita. Kalau kita baca nota bunuh diri, Google kan, kawan-kawan ada kemudahan untuk internet semua ni kan, kita Google kan, tengok nota bunuh diri, kita baca apa yang dicatat oleh orang-orang yang buat keputusan terjun, nak sebut terjun parit lah. Itu punya terjun jambatan, terjun parit nak mati. Ni nak mati ni, terjun jambatan. Dah berapa kes minggu kan? Minggu lepas kes suami kepada pengusaha kosmetik tu kan, terjun jambatan Tendung di Kelantan tu. Rasanya tak jumpa sekarang lagi. Yang di Penang tu, yang dua-dua jatuh, katanya kena tolak kan. Tapi ada tentera yang kebetulan ada kat situ, terjun selamatkan dua orang tu. Maknanya cerita bunuh diri ni dah jadi biasa. Mana PDRM dah buat skuad ronda di Jabatan Pulau Pinang, sampai ke tahap tu buat unit ronda. Pasal apa? Dah jadi kebiasaan bunuh diri di Jabatan Pulau Pinang. Loh, tak takut mati ke? Manusia faham tak mati ni apa? Faham tak peringkat-peringkat selepas mati? Faham kita? Yang pertama memang tak faham. Yang kedua, tahu. Tapi itu sahaja jalan keluar pada masalah. Itu yang kita faham. Jadi, apa masalah mereka? Bila kita kaji cerita-cerita macam ni, kes-kes sosial macam ni, maka kita akan lihat masalahnya berlaku disebabkan tekanan hidup. Perasaan tension, perasaan tertekan, dengan sama ada ahli keluarga, sama ada dengan
pekerjaan sama dengan anggota masyarakat. Rupa-rupanya apa tuan-tuan? Rupa-rupanya berhadapan dengan kerana perangai manusia yang macam-macam. Mudah ceritanya, macam mana mereka ini melihat kehidupan ini terlalu perik, terlalu tertekan. Sebab apa? Sebab sikap orang. Sebab itu bila kita pergi kepada amalan hadis ni, Masya Allah, hadis ni kalau tuan-tuan ada lah selepas ni naik jadi menteri, dia jadi menteri tak kuat, dan menteri terus tuan-tuan, naik jadi Perdana Menteri, keluar arahan dalam mesyuarat kabinet, beritahu kepada Menteri Kesihatan, beramal dengan hadis ni. Beritahu kepada Menteri Perpaduan, beramal dengan hadis ni. Angkat hadis ni, buat moto besar di kementerian. Apa dia? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Dan dalam agama ni, dia datang bawa obat. Lama dah agama datang bawa obat. Sehari dua ni orang bincang tentang rasuah kan. Bukan sehari dua ni juga. Memang akhir ni sampai ke arahan keluar daripada yang berkuasa. Supaya ustaz-ustaz dia pun kena bawa cerita tentang rasuah juga. Pasal orang tak berasa najis tentang rasuah. Orang tengok datang tak semelih dengan Islam, dengan cara Islam tu najis, itu bangkan dah. Tapi tentang rasuah orang rasa macam macam chicken chop dia, macam pisang goreng cheese dia. Boleh je buat ni, boleh je makan. Jadi pederahkan benda tu. Tapi pada kita ahli agama ni, orang yang berfikir secara agama, kita kata kenapa kita nak keluar modal ataupun kita nak berhabis masa, tenaga banyak sangat buat seminar itu, buat bengkel ini, buat itu ini. Sebab semua tu dah ada dalam agama. Dalam agama. Apa kekuatan agama boleh mengangkat, boleh mengelakkan kita daripada benda-benda macam masalah kesihatan mental, masalah corruption pada rasuah tadi. Apa kekuatan kita? Kekuatan kita duduk pada iman, duduk pada takwa. Iman tu benda yang kita nak capai, hasil daripada iman, takwa. Iman, yakin pada Allah, yakin pada janji-janji Allah, itu iman. Hasil daripada yakin tu datang rasa takut, takut itulah takwa. Maka akibat daripada rasa takut, takwa tadi, dia datang kerja, dia datang kesan. Kesan dia apa? Rasuah, lari, tak buat. Benda-benda yang bersifat menindas, menzalimi, tak buat. Itu kesan daripada laluan agama. Iman kita ni ajaib, tuan-tuan. Orang buat kajian terhadap iman, ajaib. Itu bincang tentang macam mana Abu Sufyan pelik tengok kawan Nabi hak sanggup untuk mati daripada buat pengisytiharan. Aku sanggup Nabi itu duduk pada tempat aku untuk kamu pancung, dengan syarat kamu bebaskan aku. Aku sanggup buat macam tu, sebut macam tu, sebut aja. Sanggup tak? Rupanya dia tak sanggup, tuan-tuan. Abu Sufyan pelik tengok ada jenis manusia macam tu. Apa perkataan dia yang keluar daripada mulut dia? Aku tak jumpa mana-mana orang yang lebih sayang pada orang lain berbanding pada diri dia sendiri, melainkan kawan-kawan Muhammad yang sayang, yang lebih sayang pada Muhammad daripada sayang pada dirinya sendiri. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu li ahadin kama ra'aitu ashab Muhammadin yuhibbuna Muhammadan. Pelik aku tengok kawan-kawan Muhammad ni sanggup untuk mengorbankan diri kerana sayang pada Muhammad. Itu pandangan Abu Sufyan ketika di kafir. Sebab apa? Sebab dia rasa pelik pada iman. Kita faham kenapa sampai begitu kawan-kawan Muhammad dalam kes ni. Zaid bin Sanah dalam kes ni, Bi'rul Ma'unah. Apa sebab dia pelik tengok Zaid bin Sanah sampai sanggup mati tadi? Kerana dalam diri Zaid ni ada iman. Apa dia iman tu? Sayang kat Nabi. Sayang kat Nabi. Sebab salah satu daripada cara kita menguatkan iman ialah kita mesti datangkan rasa sayang pada Nabi melebihi sayang pada sesuatu yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yakuna apa ni macam mana hadis ni? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman sebenar-benar iman kamu ini sehinggalah aku
menjadi suatu yang lebih disayang berbanding benda-benda lain. Kenapa begitu? Apakah bila kita letakkan Nabi sebagai kesayangan yang lebih berbanding dengan makhluk-makhluk lain, apakah itu maknanya Nabi menyalahgunakan kuasa? Apakah itu bermakna Nabi nak meletakkan kepentingan diri dia menyalahkan benda lain? Tidak. Nabi buat begitu dan dia menjadi sistem dalam agama kepada kita kerana diri Nabi itu adalah agama. Bukan Nabi buat peraturan macam tu untuk kepentingan diri dia, tidak, tapi kerana agama. Nabi itu adalah agama. Sebab tu antara kewajipan kita belajar sirah Nabi, sebab pada sirah Nabi itu ada agama. Situ ada Quran, situ ada sunnah, situ ada ibadah, situ ada akidah, situ ada akhlak. Dan bila kita belajar sirah Nabi, mana ada satu kes Nabi memperalatkan sahabat-sahabat untuk kepentingan diri dia. Ada macam tu? Ada. Habis kenapa Nabi suruh kita semua sayang dia lebih daripada sayang diri kita? Supaya kita tidak meletakkan agama di belakang. Supaya kita tidak mendahulukan kita, agama letak kat belakang. Ini perintah agama, ini kehendak aku. Aku dahulukan kehendak aku. Perintah agama, kemudianlah kehendak aku dulu. Tidak begitu. Boleh faham tuan? Jadi nak jadikan kita mendahulukan agama berbanding dengan diri kita, maka muncullah peraturan tadi, kaedah tadi. Kita mesti sayang Nabi lebih daripada sayang pada suatu benda yang lain, termasuk diri kita sendiri. So asas agama ni tidak ada sebarang kezaliman. Nabi SAW tidak pernah memperalatkan kita sekalian untuk kepentingan duniawi dan peribadi bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita kembali kepada peranan dan kepentingan hadis tadi. Benar-benar kita sebagai orang yang pernah mengalami keadaan bekerja, keadaan menguruskan ahli keluarga, dalam keadaan kita pernah diuruskan dan kita jadi pengurus. Maka bila kita jumpa hadis ni, kita rasa kesan yang cukup dalam. Kalaulah benar-benar semua manusia beramal dengan kaedah yang ada, yasiru wala tu'asiru, permudahkan, jangan dipersulitkan. Cuma ada ruang-ruang yang perlu dipersulitkan, ada ruang-ruang yang perlu diketatkan. Apa ruang-ruang tu? Contoh ruang-ruang keselamatan, dalam masalah keselamatan negara. Jadi tak boleh dipermudahkan. Bila dengar satu-satu berita, bila tengok satu-satu isyarat, maka orang yang berada pada urusan keselamatan negara ni, dia mesti ambil serius. Dia tak boleh buat mudah-mudah, sebab itu urusan keselamatan. Itu lain cerita lah kan. Yang itu hari untuk bincang pasal apa, tragedi MH370 kan. Sampai kita sendiri pun terfikir, kita tak berapa nak pandai tentang erok-erok ni. Tuan Haji kita yang pandai erok je. Kita tak berhenti sebab tu. Tapi kita terfikir juga apa yang dibuat oleh pihak keselamatan kita ketika melihat isyarat penerbangan MH370 yang pada asalnya duduk pada laluan yang betul, tiba-tiba pusing pada arah yang tak betul. Jadi waktu itu kita dah fikir lah, bukankah kita ada radar, ada pegawai-pegawai yang jaga keselamatan negara? Nasib baiklah kapal terbang tu tak dirubah jadi bom. Kalau dirubahnya jadi bom, disabotasnya, dikawalnya jadi bom, kemudian ditalanya ke ditala ke KL tu, penjadi dah dijadikan bom yang bergerak oleh musuh. Saya tuan-tuan, saya mula-mula saya tak boleh terima jadi kawan-kawan dari jauh ni. Ada ke sistem macam tu? Tapi satu ketika tu masa musim PKP tuan-tuan, komputer saya rosak. Tapi tak boleh keluar rumah, duduk kurung dalam rumah. Jadi kebetulan dia ada kawan saya seorang, dia ni mahir bidang teknologi ni. Jadi saya minta bantuan dia lah. Tolong dia, nak buat macam mana ni? Tuan-tuan, kali pertama dalam hidup saya tengok macam mana dia kawal komputer saya dari rumah dia. La ilaha illallah. Dia duduk di puncak alam. Bukan puncak alam, dekat-dekat tu lah kawasan satu. Apa nama? Tak apa kerti kita kat situ. Kita duduk di hijau tu. Dia kawal komputer kita daripada rumah sampai kita nampak gerakan pada skrin tu. Baru kita faham teori tentang orang boleh kawal kapal terbang ke apa kan.
daripada bawah. Loh, gitu. Yang ni kita tanya Tuan Haji lah. Tuan Haji kena ambil satu masa untuk syarah kat kita. Sistem error ni yang kita tak reti. Allahu Akbar. Jadi keselamatan dia kena serius lah. Itu juga kita sebagai mak ayah lah. Dalam urusan pendidikan, kita lebih tahulah bila masa kita nak guna bahasa tegas, bila masa kita nak guna bahasa lembut kan. Tapi yang pentingnya hadis ni menjadi satu daripada ruang penting dalam kehidupan kita yang sekira-kiranya bila diamalkan hadis ni dengan benar, maka banyaknya masalah yang boleh diselesaikan. Boleh faham kata ni? Okey, kita sambung lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di surat 82. Tadi saya cadang nak baca rekod mental health, tuan-tuan. Rekod mental kesihatan mental negara kita. Baca sikitlah tuan-tuan ni. Tengok serius tak serius. Masalah melibatkan kesihatan otak, kesihatan akal di negara kita. Okay. Antaranya talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial, satu talian yang menerima aduan daripada masyarakat yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia meningkat 5 kali ganda pada tahun 2022 berbanding sebelum tu tahun 2020. Maknanya masa PKP COVID-19 ni dia punya tekanan perasaan masyarakat kita 5 kali ganda. Itu yang dilaporkan, tuan-tuan. Dalam kaedah ilmu statistik, kalau tak silap ingatan saya, ilmu statistik, satu kes ditanda, ada 5 kes di belakang yang tersembunyi. Itu kaedah statistik. Jadi kalau satu kes dilapor kepada pihak berkuasa, ada 5 kes yang disenyapkan di belakang. Sama ada orang tak nak lapor, sama ada macam-macam tujuan lah. Itu juga ni serius lah masalah ni. Sebab tu kemalangan jalan raya pun meningkat, cikgu tahu tak? Rekod kematian akibat kemalangan jalan raya tahun lepas. Siapa perasan tuan-tuan? Berapa? Rasa macam pernah sebut kan? Ustaz kan? Ingat ke Ustaz? Ustaz sebut berapa? 12,000 orang mati di jalan raya. Ni tempat kita ni tahun lepas. Sebelum tu 6,000, 7,000 je. Biasanya 6,000 lah. Tahun 2016 rasanya sampai ke 7,000 lebih. Tiba-tiba tahun lepas 12,000 sekali ganda. Itu aksiden jalan raya je, tak kira kanser ke apa. Jadi apa sebab aksiden berlaku? Aksiden saja 600,000, 0.6 juta. Itu aksiden. Yang mati 12,000. Mati di jalan raya ni sebabnya mati mengejut wajib. Dan mati mengejut. Mati mengejut ni apa? Mana mati mengejut wajib? Mati tak perasan, mati tak jangka. Yalah, mati tak jangka belaka. Tapi kadang-kadang tak jangka, yang tu lagi mengejutkan, lagi terkejut. Mati mengejut, mautul faja'ah. Jadi mati mengejut ni Nabi minta doa, ajar kita berdoa daripada mati mengejut. Allahumma inni a'udzubika min mauti bil faja'ah. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada mati mengejut. Pasal apa? Sebab mati mengejut ni, kalau kita tidak bersedia, itu musibah besar pada kehidupan akhirat. Kalau kita tidak bersedia, maka kita belajar ni kena bersedia lah. Sebab antara takwanya ialah sentiasa kita bersedia untuk mati mengejut. Itu antara sifat takwa, al-isti'adad liyaumir rahim. Jadi, apa sebab kematian itu berlaku? Apa sebab kemalangan berlaku? Antaranya tekanan perasaan. Tekanan perasaan. Bergaduh di rumah, dia dah baling segala benda, dia dah tumbuk segala benda dengan tantrum dalam tubuh dia, dengan marah dia tu. Dia start kereta, dia tekan pedal minyak, dia terus jalan. Waktu tu apa yang berlaku? Nasib baik selamat. Kalau kebiasaannya itulah yang berlaku melibatkan kemalangan. Faham? Tentang kemalangan diakibatkan daripada tekanan perasaan. Jadi itu berat tentang tekanan perasaan di kalangan masyarakat kita ni. Kemudian statistik tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tahun 2015 mendedahkan
1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas berdepan dengan masalah mental. 1/3 daripada 3 orang seorang umur 16 ke atas ada masalah mental. Faham tak? Kita rasa ada jaminan tak kita turun di public, bawa kereta dalam keadaan kita nak keselamatan diri kita terpelihara, kita perhatikan betul-betul laluan perjalanan kita, kita ambil tindakan cermat sekadar kemampuan kita lah, dengan bismillah. Tiba-tiba di jalan raya tu juga ada orang yang mental dia sedang problem. 1/3 daripada remaja-remaja tu adalah orang yang bermasalah. Saya ingat satu kes tahun berapa berlaku di sebelah Ampang. Berlaku di sebelah Ampang. Seorang aunty Cina ditikam sampai mati. Dia ni peruncit. Jadi pada hari kejadian, dia punya pembekal, tak silap saya bekalan gas kalau tak silap saya. Jadi pemuda ni macam biasa hantar gas kat kedai dia. Tiba-tiba adalah benda tak kena sikit, mereka bertengkar, terus pemuda ni keluar pisau tikam aunty ni. Datang dia punya suami pengguna kena tikam. Kemudian yang remaja ni terus melarikan diri dengan kenderaan tong gas itu, bawa secara melulu, langgar pula kereta satu pelajar kolej Cina. Kemudian pelajar kolej ni keluar, nak tanya, apa hal you? Nak tanya gitu, sekali lagi kena rodok dia tuan-tuan, kena rodok, mati. Tak silap saya 3 orang mati. Dan pemuda ni ditangkap ketika diletakkan pada stretcher, tangan diikat, kaki diikat, tengah dia melaungkan Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak jadi penting pada tengok. Fitnah pada Islam pula. Jadi itu tekanan. Mental disorder itu masalah yang berlaku. Jadi kembali kepada apa yang kita bincang, antaranya ialah obat penawar itu duduk pada agama. Sebagaimana tadilah masalah kita sebut corruption ke, masalah kemalangan jalan raya ke, kalau kita kembali balik pada agama, insya-Allah dia boleh selesai. Macam mana agama boleh membantu masalah rasuah tadi? Antaranya kita kena hidupkan balik peranan iman. Kena cerita balik tugas kerja takwa. Surah masjid kena hidupkan balik penerangan tentang signboard kena angkat balik isu iman, isu takwa kepada keluarga yang bermasalah. Yang di Selangor ni antara kadar perceraian paling tinggi di dunia. Setiap 15 minit satu keluarga bercerai di Selangor, melibatkan orang Melayu. Sedangkan orang ni ada Yasin, orang ni ada surah Al-Kahfi, orang ni ada Ramadan. Apa jadi jadi kena hidupkan benda-benda macam ni. Urusan agama khusus kepada persoalan iman, akidah tadi, takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, rahmat akan melimpah-limpah pada manusia di hari kiamat, sehingga iblis mengangkat kepalanya ingin mendapatkannya kerana luasnya rahmat Allah dan syafaat orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah Ta'ala ni. Ini berita gembira lah untuk kita, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena baca bab ni. Kenapa kita kena baca bab ni? Bukan kerana pilih kasih, kerana kita nak datangkan positive thinking, kita kata pemikiran positif, bahawa Mak Haji jangan takut mati, Pak Haji jangan takut mati. Macam saya ni berani mati sangat, takut juga Mak Haji. Orang kata ustaz beraninya ustaz nak mati, takut juga tapi kena cerita macam tu, kena cakap macam tu. Sebab itulah yang membina kekuatan, motivasi, kesedaran kita. Dan kita bina keyakinan itu bukan secara sembrono, secara agak-agak, tidak. Ada dia punya sebab, ada dia punya dalil dan sandaran. Apa dalil dan sandaran ni? Antara kita duk baca ni, dalam perkataan Ibnu Mas'ud ni, dia sebut bagaimana rahmat Allah Ta'ala melimpah-limpah di hari kiamat. Rahmat ni apa? Kesian belas Allah. Kita dah sebut banyak kali. Macam mana tak melimpah-limpah di akhirat kelak? Sedangkan Allah dah simpan rahmat tu untuk akhirat lah. Kita dah jawab
bab rahmat Allah pada bahagian mula-mula dulu. Kita tengok balik ni. Surat berapa Surat 77 kalau kitab saya ni kan. Hadis yang pertama tu. Hadis muttafaqun alaih tu. Hadis yang sahih tu. Nabi SAW kata apa? Allah dah ciptakan 100 rahmat serentak dengan kejadian langit bumi. Kenapa Baji? Kerana bila Allah buat makhluk, maka Allah terus sediakan rahmat kepada mereka. Maka kalau Allah buat makhluk, tiba-tiba rahmat tak siap lagi, iaitu zalim pada Allah. Sedangkan Maha Suci Allah daripada zalim. Boleh faham tak Macam kita lah, kita maaf lah suami isteri lahirkan anak, tapi cik abangnya tak berusaha untuk cari nafkah. Itu zalim. Boleh faham tak Dah ada anak, dah kamu buat anak, kena sediakanlah keperluan nafkah. Begitu. Jadi Allah Ta'ala hari ini disiapkan makhluk yang namanya 7 tanda langit bumi ni, maka hari yang sama Allah sediakan rahmat ke-19. Cuma rahmat Allah ni banyaklah, sama ada datang dalam bentuk rizki makanannya, rizki kesihatannya. Antara tanda rahmat antara yang besar ialah air hujan. Air hujan tu disebut rahmat. Bayangkan kalau seminggu tak turun hujan di kampung kita menjadi. Nak faham tentang rahmat ni lagu mana. Dan di antara rahmat Allah ni, keampunan Allah besar. Ya Allah, bayangkan untung kita bila masalah kita dengan orang, dimaafkan oleh orang tu. La ilaha illallah. Bukan setakat dimaafkan, dilupakan. Itulah redha. Kamu tak pernah minta maaf dengan aku, tapi tak apa. Aku lupakan. Aku redha. Allah ya Rabbi. Itu benda hak kita nak. Keampunan dan redha Allah Ta'ala. Maka dia termasuk dalam himpunan rahmat. Berapa banyak rahmat Allah Ta'ala buat ketika diciptanya langit dan bumi. Ini gambaran untuk kita faham aja. Sebenarnya Masya Allah, iaitulah 100 rahmat. 100 rahmat. Daripada 100, satu saja yang dilepas ke bumi. 99 disimpan. Yang satu inilah bila jatuh ke bumi, habis semua makhluk daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar berkongsi pada satu rahmat ini. Sehingga kan disebut dalam matan hadis tadi, ibu kuda pun angkat telapak kaki dia tinggi-tinggi untuk mengelakkan terpijak anak kat bawah. Macam mana ibu kuda ni tahu buat apa yang dia buat? Rupa-rupanya itulah dia rahmat Allah Ta'ala datang dalam bentuk naluri dia untuk dia menjaga keselamatan anak dia. Okey, itu kita faham dan kita dah baca hadis tentang tu. Tiba-tiba bila sampai di akhirat, hari di mana pengadilan Allah Ta'ala dibuka, waktu itulah Allah hadirkan balik rahmat secara penuh, package sepenuhnya. Iaitulah yang satu yang dilepaskan di bumi, diambil balik, digabungkan balik dengan 99 yang disimpan, maka 100 itulah yang ditabur di mahsyar, di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Maka disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itulah kita semua akan melihat limpahan rahmat yang begitu banyak. Sebab 100 rahmat kali ini dilengkapkan Allah, sehingga kan iblis mengangkat kepalanya untuk mendapatkan rahmat dan kerana luasnya rahmat ketika itu. Iblis angkat kepala. Kenapa angkat kepala? Ya tatawalu ras. Kenapa? Sebab dia nak supaya dia dilihat oleh Allah, sehingga Allah boleh bagi keampunan kat dia. Faham? Ada tak peluang tu? Tak dapat, sebab dia iblis. Antara makhluk Allah yang terputus ataupun terhalang daripada mendapat rahmat adalah iblis laknatullah alaih. Sebab itu namanya iblis. Apa maksud iblis? Terputus rahmat. Sampai ke sudah, dia sudah tidak dapat bahagian kasih belas, keampunan, keredaan Allah Ta'ala. Itu malam iblis. Kemudian syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang boleh memberi syafaat pada Allah Ta'ala. Kita belajar buat syafaat.
Yang boleh beri syafaat kepada siapa? Kepada kita siapa, tuan-tuan? Sudah tentu imam kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal soleh kita. Kemudian para malaikat. Kemudian orang-orang ikhwanina, saudara mara kita sesama Islam. Maka itu adalah peruntukan syafaat yang begitu luas yang Allah sediakan. Tapi semuanya dengan syarat mendapat izin Allah Ta'ala. Syafaat ini diberikan dengan syarat mendapat perkenan daripada Allah Ta'ala. Man alladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Mana ada orang ataupun siapakah yang mampu untuk memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi untuk dapat izin Allah, kena berbaiklah dengan Allah. Untuk mendapat syafaat, berbaiklah dengan Allah. Antara cara kita berbaik dengan Allah macam mana? Bagi caranya ikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam perkataan salam, apa nama, Haram bin Haram, dia sebut macam mana? Dia sebut man aqbala ilallahi biqalbi aqbalallahu ilaihi biqulubil ibad. Barang siapa yang mampir, yang mendekati Allah dengan hatinya, maka Allah Ta'ala akan balas dengan hati-hati orang soleh mendekati orang tadi. Apa maksud mendekati Allah dengan hatinya? Iaitulah ikhlas dalam urusan ibadah. Itu penting untuk kita ambil peluang itu. Jadi perkataan ini datang daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni adalah sahabat. Maka dalam kaedah sumber kebenaran, para sahabat ini diletakkan hukumnya sebagai adil. Maka mengambil riwayat daripada para sahabat itu juga sebahagian daripada agama. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, dia duduk pada hadis mauquf. Hadis yang ambil daripada sahabat, yang sahabat itu sebenarnya diambil daripada Nabi. Sahabat dia tak berani buat satu benda yang sebenarnya direka. Tidak begitu, sebab sahabat ini cukup berhati-hati pada urusan agama, sebab Nabi sudah keluarkan satu kenyataan yang cukup tegas. Apa kenyataan yang Nabi keluarkan? Tegas sangat. Barang siapa yang bohong atas nama aku, dia kena bersedia di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama aku dengan sengaja, maka dia kena sedia tempatnya di neraka. Wal a'yadzallah. Hadis ini sahih. Jadi para sahabat cukup berhati-hati pada meriwayatkan urusan agama, kecuali benda yang memang dia faham, dia tahu datang daripada Nabi SAW. Cuma ada masa bila dia bercakap, dia tak sebut nama Nabi SAW. Itu kaedah dalam ilmu salah hadis, anak-anak kita belajar hadis mauquf. Okey, yang seterusnya tuan-tuan, yang ada kitab perenggan selepas itu kita tinggalkan. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan terdengar seruan dari bawah arasy. Jadi kalau ikut tahqiq hadis ni hadis maudhu', buat sikit dalam kurungan sampai kat sebelah dia tu. Maka aku maafkan bagi kamu dan tinggal yang terjadi di antara sesama kamu. Maka memaafkan di antara kamu dan masuklah kamu ke syurga dengan rahmatku. Buat dalam kurungan hadis palsu, hadis maudhu'. Jadi kita faham Imam Abdullah Samarqandi terlepas pandang pada hadis maudhu' ni, bukan dia sengaja meriwayatkan hadis maudhu'. Sebab hadis maudhu' haram kita riwayatkan dengan tujuan nak mengambil manfaat. Haram kecuali kalau kita sebut pada tujuan ilmu ke cerita lain, nak kenal mana satu hadis maudhu'. Okey, bawah dia tu Al-Fudail bin Iyad, ke surat 83. Al-Fudail bin Iyad berkata, rasa takut kepada Allah itu lebih baik bagi orang yang sihat. Tetapi jika dia sakit dan lemah, iaitulah tidak kuat beramal, maka mengharap itu lebih baik. Sebab jika sihat, kuat untuk beramal, taat dan meninggalkan maksiat. Sebaliknya bila telah sakit atau lemah, maka mengharap rahmat itu yang lebih utama. Okay, apa yang kita nak faham di sini? Kata-kata daripada seorang tabi'in, iaitulah Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni kita selalu jumpa. Kalau buka kitab Targhib dengan Tarhib,
hisab kitab tentang pesan memesan ni mesti kita jumpa perkataan seumpama Fudail bin Iyad. Beliau ni berasal daripada ahli maksiat. Cukup jahat dia pada peringkat awal waktu muda. Siapa dia waktu dia muda dulu? Dia ni perompak jalanan, bandit, Fudail bin Iyad. Orang sampai bila tahu kawasan tu kawasan Fudail, orang akan takut untuk melintas kawasan tu. Sebab apa? Orang tahu bahawa mereka pasti diserang oleh Fudail bin Iyad dengan kuncu-kuncu dia. Itu nakal Fudail ni ketika muda dulu. Boleh faham Tapi akhirnya dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dalam riwayatnya, peristiwa yang menyebabkan dia berubah jadi wali Allah ni, apabila dia cuba panjat satu rumah pada satu malam, tiba-tiba telinganya terdengar bacaan Quran. Alam ya'dinil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu dalam surah apa Surah Al-Hadid kan? Surah Al-Hadid. Bilakah sampai masa hati manusia ni nak tunduk pada Allah? Maknanya apa? Ayat tu Allah tanya kita, tak sampai masa lagi ke kamu nak insaf? Tak cukup lagi ke peristiwa kamu nampak, pengalaman yang kamu alami untuk kamu taubat kepada Allah? Jadi ayat tu sampai ke telinga dia, sama ada datang daripada mulut orang yang baca ataupun malaikat yang seru, Allah Ta'ala. Tapi itulah yang sampai pada telinga dia, sampai terjelepok, dia jatuh, dia menangis hisab dan start daripada peristiwa itulah jadi turning point, jadi asas kepada perubahan kehidupan dia. Dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan hati dia untuk mendapat limpahan hikmah. Kita dah bincang banyak kali dah hikmah. Apa maksud hikmah? Hikmah kebijaksanaan. Itulah perkataan yang benar, perbuatan yang benar, perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat, yang kalau orang dengar kata-kata dia tu, orang boleh jadi baik pula dengan kata-kata dia. Dalam istilah barat yang disebut empowering quotes. Ayat-ayat yang ada kuasa, ada kekuatan. Itu dia. Jadi inilah dia Imam Fudail bin Iyad. Maka berkata Fudail bin Iyad, kita dah baca tadi lah. Fudail bin Iyad sebutkan dua perkara, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Rasa takut pada Allah itu lebih baik bagi orang yang sihat. Tapi jika dia sakit atau lemah, maka mengharap itu lebih baik. Apa maksud dia? Gini, kita kena ada dua perasaan. Pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa mengharap. Rasa bergantung pada orang lain. Jadi dalam kehidupan kita ni, ketika kita sihat, kuat dan bertenaga, kita perlu datangkan takut dalam hati kita kepada Allah. Boleh faham tu? Datangkan takut kepada Allah Ta'ala. Supaya bila kita beramal, amalan kita akan kita gandakan. Pasal apa? Pasal kita takut. Sedangkan waktu itu kita masih sihat, masih lagi bertenaga. Jadi kerana kita bimbang semayang kita, Allah tak terima, kita perkuatkan lagi semayang, kita perkualitikan lagi semayang, kita cantikkan lagi semayang. Pasal aku bimbang Allah tak terima. Tu, satu. Tiba-tiba sampai satu masa kita keuzuran, tenaga kita dah tak kuat, kesihatan kita dah macam-macam masalah, mata pun tak berapa nampak nak baca Quran. Waktu tu apa yang patut kita buat? Kita isikan takut tadi dengan harapan kepada Allah. Roja, harapan. Ya Allah, aku nak baca Quran tak berapa nampak dah ya Allah. Aku nak berulang ke masjid surah dah tak berapa nak kuat dah ya Allah. Aku nak duduk di kuliah pengajian tak berapa nak kuat dah. Macam-macam teknik dah. Sekejap melentang, sekejap macam-macam dah. Kuat lentang macam-macam dah. Pasal sendi masalah punya, sendi, kaki, kebas, bagan. Jadi ketika itu apa yang ada pada diri kita? Sebaiknya ada roja. Apa dia roja? Harapan. Ya Allah, nak buat tak mampu, tapi aku mengharapkan kamu pandang aku, kamu terima aku, kamu nilai apa yang telah aku buat.
dulu aku dah buat ketaatan gini-gini, tapi sekarang aku tak mampu, dek, kerana keuzuran, bukan sengaja. Maka itulah antara rojak yang ada pada diri kita. Yang kedua ini kita belajar sebelum ni kan, kenapa kita perlu beristiqomah buat satu kebaikan? Kenapa? Ya? Supaya bila sampai masa kita keuzuran, kita tak mampu nak teruskan istiqomah kita tadi kerana keuzuran, bukan sengaja, maka di sisi Allah kita tetap dikira buat. Boleh faham tu? Sebab kita adalah seorang yang melazimi ketaatan kebaikan, disebut sebagai seorang yang sedik, benar. Tiba-tiba sekarang kita dah tak buat, bukan sengaja, tapi kerana kita tak mampu. Maka tak mampu kita tu di sisi Allah Ta'ala akan ditandakan dengan masih lagi berterusan, mulazamah dengan kebaikan. Ini sebab kebaikan perlu diistiqomahkan, perlu diteruskan. Akak sementara ada kekuatan, datang ke tempat ibadah, datang ke tempat-tempat baik, supaya besok betul-betul kita tak mampu nak agak turun pun tak mampu, ketika itu kita tetap dapat pahala datang ke tempat ibadah. Sebab kita sudah tunjukkan bukti. Kita tidak pernah culas, tidak pernah menakal, tidak pernah. Tapi sekarang kita tak mampu kerana ketidakmampuan kita, bukan sengaja kita pilih. Boleh banyak dengan tu ada comel semayang kita. Bila sampai satu masa nanti kita keuzuran, semayang kita sekadar dengan keupayaan uzur kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincang ini, pahala keuzuran kita itu ditampal dengan pahala ibadat yang sempurna. Bukan setakat kita ibadat secara yang terbaik, berjemaah lagi. Bukan setakat berjemaah di sah depan lagi. Bukan setakat sah depan, menunggu waktu lagi. La ilaha illallah. Jadi kalau kita dah boleh sampai ke tahap istiqomah pada perkara itu, walaupun sembahyang kita sembahyang dengan cara orang sakit, mudah-mudahan Allah tanda di sisinya sebagai ibadah yang terbaik. Sebab kita tidak pernah mengakal pada perkara itu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi baiknya nasihat daripada Fudayl bin Iyad, ketika kuat, masukkan takut pada Allah. Tapi bila kita uzur, datangkan harapan. Jadi sekali lagi tuan-tuan, benda-benda ini bergantung pada kekuatan ilmu dan kefahaman kita. Antaranya takut pada Allah. Macam mana nak datangkan takut pada Allah? Sudah tentu kena kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan dari mana? Menerusi iman yang benar. Iman datang daripada ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Orang yang takut Allah ni orang yang kenal Tuhan. Kalau kita acah-acah lah Kak, Akak kata asyik aku ni dia sebut. Kalau kita acah-acah, kita ni kalau orang tanya, kenal Tuhan tak kita? Kita nak jawab dari mana? Kenal Tuhan tak kita ni? Abang Haji Hussein, kenal Tuhan tak Abang Haji? Sebut Haji Hussein, tengok situ. Kenal tak? Segan pula nak jawab Ustaz. Nak kata kenal, rasa macam tak kenal. Orang kata sombong. Nak kata tak kenal, rasa leceh pula. Maknanya kita kata kita kenal Tuhan Haji, kita kenal Tuhan. Apa bukti kita dah kenal Tuhan? Dan kita ni dah kenal Tuhan. InsyaAllah Haji kita kenal Tuhan. Apa bukti kita kenal Tuhan? Buktinya, kita datang sini. Kenapa kita datang sini? Pasal kita nak pahalanya, takut dosa, nak beribadahnya, tak nak kita derhaka. Apa sebab benda-benda tu muncul dalam kepala kita? Kerana kita kenal Tuhan. Apabila kita kenal Tuhan, itu tanda kita ada iman. Maka tanda iman kita akan taat pada Tuhan. Antara tanda iman ialah kita sembahyang. Sembahyang itu taat pada Tuhan, pada Allah. Sebab kita kenal dia. Sebagai tanda kita nak kenal Tuhan, kita tinggal larangan Allah. Mulut kita tak jadi racun, tak jadi bisa ke orang. Sebab apa? Sebab kita takut dosa. Itu tanda kita kenal Tuhan. Boleh faham tak? Cuma jangan kita syok sendiri. Dalam keadaan itu kita kena usahakan lagi dan lagi supaya kenal kita tu
bertambah kenal, bertambah kuat. Jangan pula mentang-mentang, oh Ustaz kata kenal Tuhan dah. Okey, salam je lah ji. Pak. Minggu depan aku tak datang lah, sorry lah. Aku dah kenal Tuhan. Tak adalah begitu. Jadi kita sebut kenal Tuhan tu dalam keadaan, dalam rangka kita nak datangkan keyakinan diri. Pada masa yang sama kita dah belajar tadi. Dari sudut akademik, dari sudut teori, kita dah duduk pada orang yang kenal Tuhan. Tapi Fudailiyah ajar kita macam mana? Datangkan rasa takut. Misal kata dah kenal Tuhan dah, tapi takut pula aku. Ya ke aku ni kenal Tuhan? Kerana ada rasa takut itulah kita tidak berhenti daripada buat ketaatan. Walaupun kita dari sudut teorinya kenal Tuhan dah, kita ni insya-Allah. Bila datang laungan azan, Zuhur sekarang, kita terus ambil wuduk. Itu tanda kita ada iman. Iman ni muncul apabila kita kenal Tuhan. Boleh faham ni? Cuma datangkan khauf, takut benda yang ada pada diri kita, Allah tak berkenan lagi. Jadi kita tambah lagi, usahakan lagi, beratkan lagi, gandakan lagi. Pada masa yang sama kita datang harapan, ada rahmat Allah Ta'ala pada kita di sana. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Al-Fadhil dari Ibnu Abi Ruwad dari ayahnya berkata, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Hai Daud, gembirakan orang-orang yang berdosa dan peringatkan pada orang yang sedikit. Pelik dia punya pesanan itu. Sebab tu bila kita belajar insya-Allah. Iaitulah wahyu pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni kita apa tuan-tuan? Kitab Zabur. Dalam kandungan Zabur, Allah Ta'ala suruh Nabi Daud gembirakan orang-orang yang berdosa dan peringatkan, beri amaran kepada orang-orang yang benar. Sedikit ni orang yang benar, orang yang jaga iman dia kepada Allah Ta'ala. Kan pelik dengar ayat tu kan? Patutnya orang yang beriman, orang yang jaga iman dia dengan Allah ni lah yang diberikan berita gembira, sebab dia sudah taat dan berjaya dalam ujian itu. Manakala orang-orang yang berdosa inilah yang patut diperingatkan. Jaga kamu, ingat kamu, patutnya begitu. Tapi dalam wahyu ini dia terbalik. Maka Daud bertanya kepada Allah Ta'ala, bagaimana menggembirakan orang-orang yang berdosa dan mengancam serta memperingatkan pada orang-orang yang sedikit. Allah berfirman, gembirakan orang-orang yang berdosa bahawa tidak ada dosa yang tidak dapat saya ampunkan, dan peringatkan pada orang yang benar sedikit supaya mereka tidak berbangga, iaitu sombong dengan amal perbuatan mereka. Kerana apabila aku tegakkan keadilanku dan perhitunganku pada seseorang, pasti binasa. Ya Rabbi. Faham tak? Kenapa orang berdosa ni perlu beri berita gembira? Kerana rupa-rupanya Allah buat satu sistem di sisinya, dan sistem tu perlu kita tahu dan faham, iaitulah tak ada satu benda pun yang boleh menghalang Allah daripada beri keampunan kepada pendosa. Macam kita ni ada tuan-tuan, saya sebagai bos, tuan-tuan sebagai rakyat jelata saya. Bila tuan-tuan nak mohon permohonan dengan saya, maka saya cek juga permohonan tu lagu mana, keinginan tuan-tuan macam mana. Kalau banyak sangat, kalau besar sangat, saya tak bagi, minta maaf lah. Pasal apa saya tak bagi? Pasal aku ni manusia, aku ni kemampuan terhad. Jadi padan-padan lah kita bagi, sikit-sikitkan aja. Nak boleh buat semua orang tak mampu sebab keupayaan kita terhad. Bila pergi pada Allah, takkan Allah keupayaan terhad. Takkanlah kekuatan Allah ni ada masa dan ada timing dia. Tak ada. Allah ni maha segala maha. Maka atas nama maha, la yata'azama ayyu zambin lahu ayyaghfira. Tidak ada satu dosa yang Allah Ta'ala menganggap itu, yang ni besar, minta maaf. Ini tak boleh tahu. Ini besar sangat. Tak ada.
Sampaikan dosa syirik sekalipun. Tapi masalah syirik Allah dah buat. Bahawa Allah dah buat ketetapan. Kalau kamu mati bawa syirik, itu memang tak ada maaf lagi. Tapi kalau sebelum kamu mati, kamu bawa dosa syirik dalam tangan kamu untuk aku ampunkan, Allah ampunkan. Syaratnya sebelum kamu mati. Boleh faham tak? Itu penting untuk kita memahami sifat rahmat Allah. Di sinilah datangnya gambaran rahmat Allah yang tidak bertepi. Tidak ada halangan untuk Allah mengampunkan orang. Sebab itu dalam hadis kursi itu kan, dan Nabi SAW sebut, siapa yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi, Allah akan datang kepadanya dengan keampunan sepenuh langit bumi. Jadi bila kita faham kaedah ni, kita duk tilik-tilik balik ke rumah, duk teringat balik, rupanya luas rahmat Allah Ta'ala. Sangka kita ada pula kategori dosa Allah tak ampun, Allah tak terima. Rupa-rupanya rahmat Allah tu Allah terima dengan syarat kita datang kepada Allah, ikhlas sungguh-sungguh. Pada masa yang sama, orang yang benar di sisi Allah, orang yang iman dia terjaga, taat dia dipenuhi, orang ni kamu bagi ingatan sikit pada dia. Wahai Daud, kamu anzirhum, berikan ingatan keras kepada mereka. Wahai kamu ibu iman, jangan kamu syok sendiri jangan kamu sedap duduk jangan kamu rasa kamu dah ahli syurga boleh faham tak kat ni? Sebab apa? Sebab dalam mata dia kata apa? Supaya mereka tidak sombong dengan amalan mereka. Kerana apabila aku tegakkan keadilan dan perhitungan pada seseorang, pasti dia rasa. Sebab kalau kamu nak kira, sombong kamu datang kepada aku, kamu kata kamu mesti masuk syurga. Kerana siang kamu buat apa, malam kamu buat apa, semua dengan ibadah dan ketaatan. Lantas kamu mendakwa kamu adalah ahli syurga. Disebabkan kamu mengungkit amalan yang kamu buat, kamu menuntut syurga. Maka Allah kata kalau kamu dok mengungkit lagi tu, nescaya kalau aku betul-betul ikut perkiraan keadilan aku dan hisab aku, kamu takkan lepas. Pada peringkat awal nampak kamu dah lah confident dah masuk syurga, dah garanti masuk syurga disebabkan baik ada pada kamu. Tapi kalaulah kamu duk fikir syurga kamu tu kerana amalan kamu, nescaya kamu takkan boleh masuk syurga. Macam riwayat yang kita baca sebelum ni. Jumpa tak? Ingat tak riwayat apa tu? Kau tak ingat tak? Dalam kitab ni juga saja saya ajar tu, tanya tu kok. Ingat tak? Riwayat apa seorang lelaki yang dakwa dia masuk syurga kerana amalan dia. Ingat tak? Buku surat 81. Riwayat daripada Muhammad Al-Munkadir, guru kepada Imam Malik. Imam Malik pula guru kepada Imam Syafi'i. Apa riwayat yang datang daripada Muhammad Al-Munkadir? Cantik sangat kalau kita ingat riwayat ni. Kisah tentang seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala bagikan kesempatan kat dia untuk beribadah di tengah-tengah laut. Ingat tak tengah-tengah laut? Di satu pulau, berapa besar pulau tu? Lebarnya 30 hasta, panjangnya 30 hasta. Allahu Akbar. 30 hasta, sepanjang mana? Berapa meter? 10. Baru ni 30 hasta Dia kurang besar dia lah. Lebar begini, panjang begini. Pulau dia, kecil lah, bukan besar. Pada pulau tu sebesar benua Asia, Afrika, selamatlah duduk dalam tu. Aku tak takut datang tsunami ke apa sebab pulau tu besar. Yang ni besar sekangkang kera je. Duduk tengah-tengah lautan. 32 km utara, 32 km selatan, 32 km timur dan 32 km. 32,000 km, tinggal ribu, sorry. 32,000 km utara, selatan, timur, barat. Disebut dalam matan ni dia kata apa? Berapa farsah? 4. Berapa 8 farsah tu? Saya ingat dia punya riwayat dia. 4,000 farsah. Pulau tu duduk pada 4,000 farsah dari setiap penjuru. Satu farsah maknanya 4 km. Jadi darat dengan 4,000 tu dia. Dapat
32,000 kilometer. Maknanya nak boleh sampai ke pulau tu, kalau kita daripada darat ni kan, tengok pulau ujung tu nak boleh sampai 3/4 bulatan bumi baru sampai. Bumi kita 40,000 kilometer nak boleh pusing. Dari Kuang, pusing dunia sampai ke Kuang balik 40,000 kilometer. Yang pulau ni 32,000 kilometer. Nak ceritanya jauh ke tengah laut. Tiba-tiba dalam keadaan pulau yang kecil di tengah laut pula, datang nikmat Allah dalam bentuk apa? Sumber air keluar. Sumber air keluar memacu air tawar. Sepatutnya air masin lah, pasal jauh daripada daratan. Minum air masin, air laut. Tapi tak, Allah bagi kat dia sumber mata air keluar. Satu lubang tu yang dia minum pagi petang. Kau dia nak makan lagu mana pula? Tengah laut ni Allah tumbuhkan pokok delima sebiji. Pokok delima lah, kena tunggu pula musim delima berbuah. Dah Allah bagi pula hari-hari keluar buah dia, sebiji. Maka Jibril kata, setiap kali kami turun naik langit dengan bumi, kami pandang hamba Allah tu beribadah di pulau tu, makan daripada buah delima, minum daripada air tawar. Dan hamba Allah ni minta kepada Allah supaya diberikan masa untuk dia beribadah sampai 500 tahun dan dimatikan dalam keadaan sujud. Dia sujud. Dan Allah terima permintaan dia. Maka Jibril cerita dalam ilmu yang kami tahu, apabila sampai hari pengadilan nanti, hamba Allah ni diarahkan Allah untuk masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah arahkan malaikat, bawalah dia ni ke syurga dengan rahmat tu. Bila dia dengar ayat tu keluar, maka dia bantah. Ya Allah, bukan dengan rahmat kamu, dengan amalan aku. Pasal aku beramal 500 tahun tu, aku mati pun dalam keadaan sujud. Maka dengan amalan aku lah aku masuk syurga. Bila dengar macam tu, banyak songeng pula hamba Allah ni. Allah pun tegakkan hitungan dia. Apa dia hitungan dia? Allah betul-betul buat postmortem. Dia ambilnya satu saja nikmat Allah. Apa yang tercatat dalam riwayat ni? Apa nikmat yang diambil kira tu? Nikmat mata. Mata selama 500 tahun. Namanya kornea, retina, lendir, air mata, saraf di belakang. Mata tu saja pun berkhidmat pada Tuhan dia 500 tahun siang malam pagi petang, tidak pernah gagal-gagal nak balas dengan amalan dia 500 tahun sujud pada Allah. Tu pun tak lepas. Mata saja. Hak lain, telinga, mulut, hidung, kulit, organ dalam. Bila dengar macam tu, bila dihitung ke macam tu, maka Allah tengok tak berbaloi lah amalan 500 tahun tadi. Maka dia arahkan malaikat untuk heret masuk neraka pasal tidak syukur dengan Allah. Patutnya kamu gandakan amalan lagi, bersyukur. Jadi kamu belum cukup syukur, kamu bawa ke neraka. Bila dengar nama dia nak dibawa ke neraka, barulah dia betulkan kenyataan tadi. Betul lah ya Allah, masuk syurga dengan rahmatmu, bukan dengan amalan aku. Tahu tak apa kan? Boleh faham tuan-tuan? Jadi sekali lagi kita faham, rahmat Allah itulah yang kita dampa-dampakan, kita harap-harapkan. Saya nak berhenti kat sini, boleh tak tuan-tuan ni? Nanti panjang umur, ada rezeki, ada pertemuan, kita sambung pada perenggan bawah tu. Ibnu Abi Ruwan dari ayat. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah, silakan Haji. Apa-apa tambah Ustaz, silakan cikgu. Apa-apa? Satu pertanyaan. Tadi ada Ustaz cakap kes bunuh, kes cerai, dan kes apa tidur-diri dan apa kita kita nak sekarang ni, apa kata kita ni tak ada peraturan ni dalam bab-bab ni, abang ada. Kita Islam ni tapi tak peraturan ada ke tadi? Itulah realiti dia. Betul lah majlis sentuh tu. Kan? Yang berlaku tu kebanyakannya kita lah, orang Islam, orang Melayu kan. Kenapa lah huru-hara sangat bunuh dan baru ni kan? Tahu-tahu dia berangka kan? InsyaAllah ni.
Jadi apa yang berlaku? Itulah menunjukkan betapa kita ni jauh daripada agama. Apabila kita bincang dari sudut agama, kita nampak masalah-masalah itu ada dia punya sentuhan dalam perbincangan agama. Tapi dalam realiti kehidupan, kalau itu berlaku, maknanya jauh kita daripada agama. Sama juga kan, senang kita nampak tu di Gaza tu, apa yang kita boleh buat pada mereka. Kenapa kita biarkan mereka setiap saat diberdil, dibunuh, ya Allah. Kita tengok pun tak gamuk, lelaki-lelaki dipukul, dipadang, ditelanjangkan, dipermalukan, diugut dengan senjata, dengan tembakan. Siapa mereka tu? Kita, anggota badan kita, saudara kita. Apa yang kita buat dia? Itulah. Dan samalah dengan kes tadi. Itulah, kita ni jauh daripada agama. Sampai kan kita tak ada kekuatan untuk membantu mereka. Samalah tu. Sebab tu, usaha kita, apa yang kita buat ni, kita datang tempat macam ni, kita baiki agama kita, kita bincang balik tentang iman kita, kita perkemah balik kehidupan beragama kita. Ini sebenarnya sebahagian daripada cara kita nak bantu Gaza. Tuan-tuan, hari ni jadi satu gelombang semayang subuh macam Jumaat. Satu gelombang. Siapa dia punya perintis dia? Ali Sattar. Saya tak tahu, saya tanya. Dia ke? Ke sebelum dia ada orang lain? Tapi yang saya tahu, nama dia kan Ali Sattar. Akak kenal tak Ali Sattar? Saja kak buat tak kenal yang kak. Cong tak? Cong saya tak kenal. Artis tu kan? Yang menggerakkan usaha untuk beramai-ramai turun ke masjid waktu subuh. Masjid mana Masjid Kuning dan Masyarakat berapa ribu tu? Yang bawa yang 2-3 hari lepas 12,000. Masjid mana 12,000 tu. Banyak-banyak ribu lah. Tadi saya semayang, saya giliran saya di Masjid Bandar Seri Damansara. Kat rumah saya dah mengumpat dah di rumah saya. Jangan-jangan pagi ni ada gerakan subuh macam Jumaat. Jangan-jangan. Pasal apa jangan-jangan? Bukan kita tak nak orang datang ke subuh. Yang jadi seraya ni giliran aku kena kuliah begini. Dia aku kuliah, aku risau. Bukan masalah kita nak suruh orang jangan pergi subuh. Sampai dekat sana, tengok parking sampai ke bawah. Alamak, sodor nak berkata. Ya sungguh dah, Ali Sattar dah pagi ni. Melimpah sampai ke bawah. Naik ke dalam tuan-tuan. 5 staff semayang subuh di Bandar Seri Damansara. 5 staff. Satu staff saya pernah kira lebih 50 orang satu staff. Ini masjid elit ni, masjid atas bukit. Saya duk fikir, itu pun masalah masjid itu parking dia tak ada. Kalau ada parking yang cantik, Allah saya rasa meledak sampai macam Masjid Kuning dan Mansara. Masjid Kuning dan Mansara sampai melimpah keluar. Jadi ramai tu saya duk kira itu adalah budaya 10 malam akhir Ramadan. 10 malam akhir Ramadan. Kebetulan Nabi semayang subuh, selang seorang daripada saya nazir. Kebetulan saya tak perasan, tapi dia lebih masbuk daripada saya. Masbuk kami pun sempat dah rakaat pertama tu. Prof Roslan Mamano, itulah kawan saya tuan-tuan. Bukan nak bangga dia tu kawan saya, bukan. Tak ceritanya dia tu kawan saya. Dia kejut dengan saya terkejut tengok dia. Cuma kalau saya nak gula, saya pastikan dia tak ada depan saya. Saya hambat dia. Prof keluar. Sebab saya tak boleh kalau dia ada kat depan saya tak boleh bercakap. Saya suruh dia keluar. Ataupun dia masuk, dia tahu kalau giliran saya nak cakap, dia masuk ke bilik belakang. Dia tak nak tunjuk depan saya. Alhamdulillah. Dan syukur. Dia SU Agung Satuan Ulama Malaysia. Satuan Ulama Malaysia. Jadi dia ada sebelah. Saya tanya dia, Prof, ramai? Dia sebut, selepas trend Ali Sattar tu ramai. Pak Ali Sattar ada tidak ni? Ada. Tapi ramai. Ramai ya Allah. Itulah trend dia tuan. Jadi trend sebegini kita tak nak dia jadi trend, kita nak jadi budaya. Macam kita sebut tadilah. Supaya dengan budaya beristiqomah tadi, kita tak pergi pun dinilaikan pergi. Sebab kita tak pergi itu bukan kerana culas,
Tapi kerana memang kita tak mahu nak pergi, ada tekanan, ada halangan, sedangkan kebiasaannya kita pergi. Itulah nak cerita budaya baru. Alhamdulillah kita mesti hidupkan benda ni dalam masyarakat kita. Sebab ini satu cara kita nak bantu Gaza. Satu cara nak bantu Gaza ialah dengan kita perelokkan Islam kita, kemaskan iman kita, maka akhirnya kekuatan inilah yang menakutkan musuh Allah, khususnya Yahudi dan Zionis. Innama yansurullah hadil ummah bidha'ifiha bi salatihim wa ikhlasihim wa da'watihim. Iaitulah Allah membantu umat ini dengan golongan lemah. Allah bantu Islam dengan orang-orang lemah dalam Islam. Macam mana? Itulah dengan solat mereka yang terbaik, dengan keikhlasan mereka yang benar, dengan doa-doa mereka yang tulus kepada Allah, maka Allah bantu. Kita malu tengok apa yang berlaku di Gaza. Sebab Yahudi Zionis, dia herdik je kat pemimpin kita. Shut up you, silent, be silent. Diam habis orang tak cakap. Jangan cakap, diam kamu. Diam habis. Tengok saudara-saudara dia diperbodohkan, dibunuh depan mata. Saya teringat ada adegan yang kita tengok dalam Animal Planet. Animal Planet iaitulah kehidupan binatang-binatang. Kan banyak kan program dokumentari kan, National Geographic. Salah satu adegan yang saya nampak, saya teringat ialah apabila anak kerbau sedang dalam keadaan bahaya, diserang oleh kumpulan dubur, serigala pemangsa ni, yang waktu tu sedang mengacah-ngacah anak kerbau ni. Ada yang main dengan kepala dia, ada yang duk garu bahagian punggung dia, ada dah rodok dia punya perut dia. Mananya tuan-tuan sekalian, anak kerbau ni duduk dalam kawanan ibu-ibu kerbau. Jadi apa yang berlaku? Ibu-ibu kerbau duk tengok, terkepil-kepil anak dia sedang dalam keadaan bahaya. Sampai dia mengunyah, pak makan apa? Kacang. Nyanyi, pak dia makan kacang goreng. Nah, ibarat kata begitulah. Lama-lama kerbau duk tengok, duk perhati. Sedangkan anak dalam keadaan bahaya. Saya bayangkan itulah gambaran Gaza. Bagaimana mereka sedang dalam keadaan antara hidup dan mati setiap saat. Kita yang jumlah 1.8 bilion terkebil-kebil tengok. Akhirnya I see. Dengar kemarin Liga Arab nak mesyuarat tergempar besok hari Isnin. Keluar statement tu hari Jumaat, nak mesyuarat tergempar hari Isnin sesudah 100 hari lebih. Pening pada kita. Itulah tuan-tuan. Jadi antara benda yang boleh kita buat bantu mereka, kita perkemaskan agama kita. Jadi sekali lagi saya sebut, kita datang ke tempat segini ada kaitan dengan Gaza. Sungguh kita perkuatkan dalam berjemaah. Ada kaitan dengan Yahudi Zionis. Mereka takut sungguh kita jadi macam jemaah. Boleh faham tuan-tuan ni? Besar apa ahli Zatar. Bab ni tuan-tuan ni. Kita sama-sama lah jadi ahli Zatar. Maka bangkitkan keluarga kita, masyarakat kita untuk solat subuh macam Jumaat. Sekadar ni saja tuan-tuan. Ada lagi tuan-tuan? Ada tuan-tuan nak tambah, bukan nak tanya, nak tambah ni. Ada kita akhirkan kita sebagai gambar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.